Selamat pagi. Hari ini kami akan membincangkan suku-suku etnik masyarakat Cina. Sebagai sebuah negara multinasional bersatu yang besar, tamadun Cina terdiri daripada 56 kumpulan etnik. Menurut Banci Penduduk Nasional kelima tahun 2000, etnik Han merangkumi 92% dari keseluruhan populasi Cina dan 55 etnik yang lain merangkumi baki 8%. Dengan pengetahuan ini, marilah kita meneroka tentang etnik yang terbesar di Cina, iaitu etnik Han. Sebagai suku etnik terbesar di Cina serta di seluruh dunia, etnik Han mempunyai penduduk sekitar 1.6 bilion, merangkumi 19% daripada jumlah penduduk dunia. Lebih daripada 99% daripadanya tinggal di Cina, sementara yang lain tinggal di luar negara. Dari aspek kesusasteraan, etnik Han mempunyai sejarah kesusasteraan klasik yang kaya dan pemuisi yang penting seperti Li Bai, Du Fu, Su Dongpo dan lain-lain. Kesusasteraan fiksyen yang terkenal dalam sejarah Han ialah Mimpi Kaya Merah, Pinggir Air, Perjalanan ke Barat dan Kisah Tiga Kemaharajaan. Dari aspek bahasa pula, etnik Han terdiri daripada 7 dialek iaitu Mandarin, Wu, Xiang, Gan, Min, Cantonese dan Hakka. Dialek Mandarin berbeza-beza menurut wilayah. Perayaan yang diraikan oleh etnik Han amatlah berwarna-warni dan mengagumkan. Perayaan yang penting ialah Tahun Baru Cina, Pesta Perahu Niaga, Pesta Tanglong dan perayaan Kuih Bulan. Agama utama etnik Han terdiri daripada Konfusianisme, Taoisme dan Buddhism. Pengaruh budaya Barat juga menyebabkan sebahagian daripada orang Han tergolong dalam pelbagai demonisasi Kristian. Sekarang saya akan sambung dengan tajuk etnik Hui. Orang Hui, Huizu, ialah satu kumpulan etnik orang Cina yang biasanya dibezakan dengan amalan agama Islam mereka. Jumlah populasi menurut bacian tahun 2010 adalah 10.59 juta. Mereka membentuk satu daripada 56 buah kumpulan minoriti yang secara rasminya diiktiraf oleh Republik Rakyat China dan bertumbuh di barat laut China seperti Ningxia, Jiangsu, Xinjiang. Tetapi komuniti ini wujud di seluruh negara China. Kebanyakan budaya orang Hui menyamai orang Han kecuali mereka adalah pengamal ajaran Islam. Hasilnya mereka mempunyai beberapa ciri-ciri kebudayaan yang tersendiri. Contohnya, sebagai orang Islam, mereka tidak memakan babi yang merupakan daging yang biasa dimakan dalam budaya Cina, dan mereka juga tidak memakan anjing, kuda, kebanyakan burung serta haiwan-haiwan lain yang dianggap istimewa dalam masakan China. Kod pakaian mereka juga hanya berbeza, iaitu lelaki dewasa memakai topi putih dan wanita dewasa memakai tudung atau kadang-kala purdah sebagaimana yang biasa dalam kebudayaan Islam. Orang Hui terkenal ialah Cheng Ho, Zheng He dan Bai Chengxi. Zheng He adalah seorang Muslim semu yang mungkin merupakan orang Islam paling terkenal dalam sejarah China, manakala Bai Chengxi adalah Panglima Tentera Republik China. Istilah tradisional Cina bagi Islam ialah Hui Jiao. Secara harfiah berarti agama orang Hui, walaupun istilah yang paling tersebar luas adalah transliterasi Islam Jiao, secara harfiah berarti agama Islam. Sekian, terima kasih. Etnik Manchu. Manchu adalah minoriti etnik Cina dan orang-orang yang berasal dari Manchuria. Mereka sering dikenali sebagai Manchus berkerut merah, merujuk kepada hiasan pada topik tradisional Manchu. Manchus membentuk cawangan terbesar orang Tunggusi dan diedarkan di seluruh China, membentukkan kumpulan etnik keempat terbesar di negara itu. Mereka boleh didapati di 31 daerah wilayah China. Mereka juga membentuk kumpulan minoriti terbesar di China tanpa wilayah otonomi. Antaranya Liaoning mempunyai populasi terbesar dan Hebei, Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia dan Beijing mempunyai lebih daripada 100,000 penduduk Manchu. Kira-kira setengah penduduk tinggal di wilayah Liaoning dan 1/5 di wilayah Hebei.
Terdapat sejumlah daerah otonomi Manchu di China seperti Xinbin, Xiuyan, Qinglong, Fengning, Yitong, Qingyuan, dan lebih daripada 300 bandar dan kota Manchu. Seterusnya, saya akan membuat pembentangan tentang etnik Mongol. Mula-mulanya, etnik Mongol berasal dari sebuah suku di China Utara pada abad ke-7 dinasti Tang. Selepas itu, cucu Genghis Khan, iaitu Siju Kublai, menubuhkan dinasti Yuan. Kini, orang Mongol terutamanya tinggal di wilayah otonomi Mongolia, Republik China, dan Mongolia. Bahasa Mongol merupakan bahasa rasmi mereka. Sejarah rahsia Mongolia ialah sebuah karya yang menerangkan sejarah, pembentukan dan pengembangan bangsa Mongol selama 500 tahun. Ia telah disenaraikan di antara karya terkenal di dunia oleh UNESCO. Pada abad ke-16, mereka mempercayai Shamanisme, tetapi beralih ke Lamaisme pada dinasti Yuan. Zaman dahulu, orang Mongol masih menerapkan cara hidup yang nomad. Mereka berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lain untuk menggembala ternakan. Oleh itu, orang Mongol tinggal di ger atau dikenali sebagai yurt. Selain daripada pembiakan stok, mereka juga membuat kraft tangan. Susu dan daging ialah makanan dan minuman harian mereka. Aktiviti harian mereka ialah menunggang kuda dan menembak. Oleh itu, sentiasa mempunyai pertandingan seperti aktiviti-aktiviti tersebut. Etnik Zhang juga dikenali sebagai etnik Tibet. Tibet adalah wilayah di Asia Timur merangkumi sebagian besar dataran tinggi. Ia adalah tanah air tradisional di orang Tibet. Begitu juga dengan yang lain kumpulan etnik seperti Bapa, Tamang, Chiang, Sherpa, dan bangsa Lobak. Dan sekarang juga dihuni oleh sejumlah besar Cina Han dan orang Hui. Tibet adalah wilayah tertinggi di bumi dan antaranya ketinggian tertinggi adalah Gunung Everest, yaitu gunung tertinggi di bumi. Kini, China memerintah Tibet Barat dan Tengah sebagai wilayah otonomi Tibet, sementara kawasan timur sekarang kebanyakannya wilayah otonomi etnik dalam Sichuan, Qinghai, dan wilayah jiran lain. Ekonomi Tibet dikuasai oleh pertanian sara dini, walaupun pelancongan telah menjadi industri yang kembang dalam beberapa dekade kebelakangan ini. Agama yang dominan di Tibet adalah agama Buddha Tibet. Di samping itu ada Bon, yang serupa dengan Buddhisme Tibet, dan ada juga umat Islam Tibet dan minoriti Kristian. Buddhisme Tibet adalah pengaruh utama pada seni, muzik, dan perayaan rantau ini. Seni bina Tibet mencerminkan orang Cina dan orang India pengaruh. Makanan ruji di Tibet dipanggang barley, yak daging, dan teh mentega. Sekian, terima kasih.